Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fatihah akan mengajar pendidikan kesihatan untuk dua abas, untuk sesi 2021 ni insya-Allah. Jadi untuk tajuk pertama kita untuk minggu ini, kita akan membincangkan tentang postur rehat dan tidur yang betul. Postur rehat dan tidur yang betul. Jadi untuk hari ini kita cuma akan membincangkan maksud perkataan ini dan contoh apa yang dikatakan dengan betul tu yang betul. Pertama sekali kita tengok apa yang dimaksudkan dengan postur. Postur ialah bentuk tubuh. Bentuk tubuh kita semasa kita duduk, semasa berdiri, semasa berjalan dan juga ketika mengangkat barang. Jadi kita akan tengok bagaimana postur badan, bentuk badan kita masa kita duduk, kita berdiri, berjalan dan juga mengangkat barang. Apa itu rehat? Rehat ni kalau awak tengok, kalau kita ingat waktu kita sekolah, kita ada waktu rehat kan dalam jadual kita. Jadi kalau dalam jadual tu rehat, awak faham? Rehat ni waktu untuk pergi kantin, untuk makan, untuk berhenti sekejap daripada belajar. Jadi itulah maksudnya, iaitu berhenti sementara. Berulang tu, berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Jadi kalau dalam jadual pembelajaran tu kita berhenti, kita rehat ni maksud kita berhenti sementara, bukan berhenti lama, berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Maksud kalau kita belajar tu adalah aktiviti mental. Jadi kita ada satu masa untuk rehat, untuk berhenti sementara. Jadi tadi masuk postur, yang ni cikgu terangkan maksud rehat. Satu lagi tidur. Tidur ni tidur cikgu rasa semua orang tahulah. Selalu kita, memang setiap orang normalnya pada waktu malam kita akan tidur. Tapi ada juga tidur pada waktu siang kan. Tidur sekejap. Jadi apa maksud tidur ni sebenarnya? Tidur adalah melelapkan mata dan merehatkan badan. Sebab tu kalau waktu siang, bila terlalu penat, mungkin kita akan tertidur kan. Kita lelap mata, pejam mata, kita rehat badan, tak buat apa-apa. Itu yang dikatakan dengan tidur. Sebab tidur ni adalah perubatan untuk merehatkan badan. Jadi itu dari segi maksudlah postur dia. Postur tu bentuk badan. Yang kedua tadi kita cakap tentang rehat, iaitu berhenti sementara. Yang ketiga ni tidur, iaitu melelapkan mata untuk merehatkan badan. Sekarang kita tengok pula bagaimana cara postur yang betul. Postur yang betul ni kita akan tengok. Yang pertama, cara duduk. Macam mana cara duduk yang betul? Cara duduk yang betul. Cuba lihat gambar yang pertama ni. Ni adalah sebenarnya cara duduk yang betul. Macam mana cara duduknya? Kita perlu rapatkan punggung kita ke belakang tempat bersandar tu. Pada tempat sandar tu kita rapatkan punggung kita dan tegakkan badan sandar kepada penyandar. Jadi tengok kedudukan badan kita tu lurus. Bahagian belakang lurus, kaki pun lurus. Jadi ini adalah satu contoh cara duduk yang betul. Tengok gambar yang kedua.
Adakah kamu rasa ini cara duduk yang betul juga? Okey, sebenarnya ini adalah cara duduk yang tak betul, yang salah. Kenapa? Cuba kamu lihat. Dia punya bahagian belakang dia tu condong, tak tegak. Okey. Jadi ni tak betul lah. Jadi kalau kamu selalu duduk macam ni, mesti kamu akan rasa mudah untuk penat. Okey. Jadi ingat, cara duduk yang betul adalah dengan duduk secara tegak, bersandar pada penyandar kerusi dan punggung rapat ke penyandar kerusi. Okey, boleh faham, boleh tengok ya perbezaannya. Sambil-sambil kamu tengok ni, kamu betulkan cara duduk kamu tu. Okey, seterusnya kita tengok pula cara berdiri. Cara berdiri pun perlu ada cara dia. Kalau kita dah sekolah secara normal, kita ada satu masa perhimpunan kan yang kita semua perlu berdiri. Jadi kena tengok macam mana cara berdiri yang betul. Okey, ni adalah contoh cara berdiri yang betul. Macam mana? Berdiri ni dia mudah je berdiri dengan tegak. Dengan meluruskan badan. Lurus je daripada kaki sampai ke kepala, tegak. Berdiri dengan dua kaki, bukan satu kaki. Lutut pun tak perlu bengkok-bengkok. Lutut pun lurus. Erat kaki, kaki pun lurus. Buka sedikit lah, tak boleh rapat sangat, nanti tak stabil, kita tumbang. Jadi inilah buat perbandingan dengan yang jadi yang ni adalah cara berdiri yang betul. Tengok yang kedua ni, nampak gambar ni pun dah macam orang malas, ya tak? Condong, duduk membongkok, malas angkat bahu. Bahu tu dia jatuhkan. Lemah je nampak kan, nampak tidak bertenaga. Kaki pun tak sama. Jadi ni cara berdiri yang salah. Jadi cuba sambil kamu tengok ni, cuba kamu berdiri. Buat seperti gambar yang betul tu. Luruskan badan, tegakkan kepala. Biar kepala tu selari dengan badan kita. Faham ya? Kita tengok yang ketiga pula. Cara tidur. Cara tidur pun ada caranya. Bukan setakat letak kepala kat bantal macam tu. Cara tidur pun menentukan kita punya postur badan. Tengok ni. Cara tidur yang betul ni. Ni cara tidur yang betul. Macam mana? Kita digalakkan tidur mengiring. Yang ni pun kalau ikutnya sunnah Nabi. Nabi galakkan kita, Nabi sarankan. Nabi pun tidur macam ni. Tidur mengiring ke kanan. Sebelah kaki bengkok, sebelah kaki lurus. Ni adalah cara tidur yang betul. Kepala pun kita digalakkan untuk menggunakan bantal yang tidak terlalu tinggi. Bantal tu seharusnya membolehkan kepala kita sama tinggi sahaja dengan badan. Jangan kepala terlalu tinggi. Dia perlu selari satu garisan je. Dari kepala sampai ke kaki. Itu adalah cara tidur yang betul. Cuba tengok. Yang ni cara tidur yang salah atau yang tidak betul. Kenapa? Cuba kamu lihat. Dia menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Bila bantal tu terlalu tinggi, kamu tidur, kepala kamu akan lebih tinggi dari badan. Tengok kepala, bahagian leher, tengkuk tu dia akan jadi bengkok lah. Dia tak lurus.
Okey, awak tengok dia punya macam dah jadi huruf U dah. Kita tak nak macam tu, kita nak lurus. Okey, jadi pilih bantal yang bersesuaian. Kaki pun tak nak jongkek macam tu. Jadi kalau awak tidur macam tu, tengok perut rendah, kaki tinggi, kepala tinggi. Cara ni tak bagus. Okey. Jadi malam ni nak tidur, cuba ingat semula. Oh, hari ni kita dah belajar cara tidur. Okey, jadi cuba letakkan badan kita dengan cara yang betul. Okey, yang terakhir. Cara mengangkat barang. Okey. Cara mengangkat barang pun ada caranya. Okey, silap angkat, silap cara akan mungkin mendatangkan kecederaan pada badan kita. Okey. Ini contoh dia, cara yang betul untuk mengangkat. Semula, okey. Ini adalah cara yang betul untuk mengangkat barang. Okey, macam mana cara yang betul tu? Caranya, okey, kalau kita nak angkat barang tu dari atas lantai, kita kena duduk. Okey, duduk mencangkung. Okey, dekatkan badan kita dengan barang yang nak kita angkat tu. Jangan angkat dari jauh. Okey, duduk, dekatkan badan. Lepas tu barulah angkat barang tu sekali dengan kita bangun. Okey. Kan kita duduk, kita pegang barang, lepas tu kita bangun sambil mengangkat barang. Bukan macam ni ya. Macam ni awak tak duduk, kita tak duduk ni, cuma bongkokkan badan. Kan? Ni ramai antara kita selalu buat macam ni. Okey, bongkok je, ambil barang, angkat. Okey. Yang ni cara ni tak sesuai lah, tak betul. Okey, jadi ni cara yang pertama ni yang betul. Cara kedua ni tak betul, salah. Okey, kita tak nak apa-apa perbuatan kita, apa-apa pergerakan kita, kita tak nak bagi bengkok lah bahagian tulang kita. Okey, bahagian belakang apa semua tu, kita tak nak bagi dia bengkok atau condong. Okey, jadi selepas ni, kalau nak angkat barang, okay, contoh ayah ada beli barang, bawa balik, letak, minta angkatkan ke depan ke mana, duduk. Duduk, angkat barang tersebut sambil berdiri. Okay. Bukannya dalam keadaan berdiri tu tunduk dan ambil barang, tak ya. Kita kena duduk untuk dapatkan barang tersebut. Okay, jadi kita ada 4 tadi yang kita bincang tadi. Cara postur badan, cara duduk, cara berdiri, cara tidur, dan yang terakhir ni cara mengangkat barang. Okey, jadi cikgu harap dengan penerangan yang ringkas ni kamu boleh faham dan cuba amalkan. Okey. Setelah belajar, setelah tengok contoh ni, kita harap kita sama-sama dapat mengamalkan postur yang betul dalam kehidupan seharian. Okey, sebab dalam kehidupan kita, kita memang sentiasa duduk, sentiasa berdiri, kan, sentiasa tidur. Jadi ada dia punya amalan dia. Okey, jadi kita amalkan dengan cara yang betul. Okay, kita cuba untuk latihan dari apa yang kita belajar ni, cikgu harap kamu boleh minta ibu bapa atau kakak abang tolong rakam atau tolong ambil gambar keadaan kamu dalam melaksanakan keempat cara yang cikgu terangkan tadi. Okey. Contohnya kamu duduk. Duduk dengan betul, minta ibu bapa ambil gambar. Lepas tu cuba berdiri, cuba tidur. Jangan tidur betul-betul lah, baring je tengok. Dan seterusnya cara mengangkat barang. Okey.
Keempat-empat tu kalau boleh ambil gambar dan hantarkan kepada cikgu melalui Google Classroom atau PM direct personal message kat cikgu dalam WhatsApp. Semoga jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.